Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung perbincangan buku Power Up 4.7 Pembiakan Tumbuhan, soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, soalan nombor 3 di muka surat 54. Okey, soalannya. Rajah di bawah menunjukkan struktur pistil semasa proses persenyawaan. Okey, rajah di bawah menunjukkan struktur pistil semasa proses persenyawaan. Jadi apa dia pistil? Itu rujuk balik pada muka surat 52 iaitu bahagian sistem pembiakan betina satu-satu bunga. Itu adalah pistil. Okey, kita cuba tengok itu. Okey, butir bunga. Okey, butir bunga tentulah daripada enter. Okey, daripada bunga yang sama ataupun bunga yang lain akan melekat pada stigma. Okey, pada stigma dan butir bunga tersebut dia akan masuk melalui tiub bunga. Okey, ataupun gamet jantannya akan masuk ke dalam stil dan melalui satu salur yang kita namakan sebagai tiub bunga. Okey, sementara gamet betina yang berada dalam ovari yang dihasilkan oleh ovule, okey, berada di dalam ovari. Okey, kita tengok soalan dia. Berdasarkan rajah ini, tuliskan nombor 1 hingga 6 dalam petak yang disediakan untuk menunjukkan urutan peringkat persenyawaan yang betul. Okey, jadi antara A sampai F, yang mana turutan yang pertama ataupun urutan yang pertama? Itu jawapannya ialah D. Okey, butir bunga matang dipindahkan dari enter ke stigma bunga, iaitu proses pendebungaan. Okay. Jadi sebelum berlaku proses persenyawaan, mestilah proses pendebungaan berlaku terlebih dahulu. Jadi proses pendebungaan, pemindahan butir bunga daripada enter ke stigma adalah D. Okay. Urutan yang kedua, jawapannya ialah A, iaitu larutan gula di stigma merangsang butir bunga untuk bercambah dan membentuk tiub bunga. Okay. Jadi pada stigma ni ada larutan gula. Ya, ini yang kita panggil sebagai madu yang dihisap oleh burung ataupun serangga. Jadi larutan gula di stigma ni dia merangsang butir bunga yang berpindah daripada enter tadi untuk bercambah. Dia terus bercambah dan membentuk tiub bunga. Okay. Urutan yang ketiga, apa yang berlaku seterusnya ialah DE. Okay, emak. Tiub bunga menuruni stil dan menuju ke ovule. Okay. Jadi dia bila ada tiub bunga, dia akan masuk ataupun menuruni tiub bunga itu dan arah tiubnya adalah ke ovule. Okey, urutan yang keempat iaitu pilihan C. Pilihan C adalah urutan yang keempat. Apabila tiba di ovari, tiub bunga menembusi ovule melalui mikropil. Jadi dia tumbuh tiub bunga itu semakin panjang daripada stigma bahagian atas, dia akan masuk ke bawah sampailah ke ovari, dan bila sampai ke ovari dia akan menyusup ataupun menembusi ovule melalui satu struktur yang kita namakan sebagai mikropil. Okey, urutan yang kelima adalah B, bola. Okey, iaitu hujung tiub bunga tadi akan pecah dan membenarkan gamet jantan memasuki ovule. Bila dia dah pecahkan ovari, maka dia akan benarkan gamet jantan masuk ke dalam ovule. Okey. Dan urutan yang terakhir, urutan yang keenam adalah F, iaitu gamet jantan bersenyawa dengan gamet betina membentuk zigot. Okey. Jadi
Bila dia dah masuk ke dalam ovul, maka boleh berlakulah persenyawaan antara gamet jantan tadi dan juga gamet betina. Lalu membentuk zigot. Sama juga dengan manusia. Bila berlaku proses persenyawaan, zigot akan terbentuk. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, berdasarkan rajah yang diberi, lengkapkan silang kata berikut. Okey, jadi ini adalah struktur biji benih. Okey, struktur biji benih. Okey, ada 2 rajah. Okey, rajah atas melintang nombor 1. Okey, melintang nombor 1 itu adalah satu. Okey, satu gambar rajah iaitu adalah plumul. Okey, nombor 1 plumul. Okey. Dan melintang nombor 4. Okey, melintang nombor 4 itu adalah cotyledon. Okey, cotyledon. Okey, menegak nombor 2 itu adalah mikropil. Okey, yang kita jumpa tadi iaitu hujung pada tiub berbunga yang memecahkan ovari, itu adalah mikropil. Okey, nombor 2. Menegak nombor 3 itu adalah testa. Okay. Dan menegak nombor 3 adalah radical. Okey. Menegak nombor 3 adalah radical dan menegak nombor 5 adalah testa. Okey, saya ulang semula. Nombor 4. Okey, nombor 4 kita ikut nombor lah. Okey, ikut nombor lagi senang. Okey, nombor 1 melintang plumul. Okey, nombor 2 menegak mikropil. Okey, mikropil. Nombor 3 menegak radikal. Nombor 4 melintang cotyledon. Okey, cotyledon. Dan nombor 5 menegak testa. Okey. Plumul, mikropil, radikal, cotyledon dan juga testa. Okey, itu soalan 4A. Okey, kita tengok 4B itu apa? Fungsi. Okey, struktur biji benih yang kita tulis tadi, jawab tadi ada 5. Apa fungsi dia? Okey. Yang pertama ialah apa yang melindungi biji benih? Okey, antara kelima-lima itu yang mana melindungi biji benih? Jadi biji benih dia ada satu lapisan. Okey, lembut. Okey. Contoh kalau kita makan kacang. Okey. Selepas kita buka kulit dia, kacang tanah contohnya, ada satu lapisan. Okey, yang kalau kita goreng dia akan jadi pecah. Okey, boleh hancur. Itu adalah testa. Jadi tugasnya ialah melindungi biji benih. Testa. Okey, B, membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Okey, biji benih ni adalah benda yang hidup. Okey, jadi dia memerlukan udara dan air. Jadi mesti ada satu salur yang membenarkan masuk air dan udara ke dalam biji benih ini, dan kalau ada bahan kumuh yang dikeluarkan, maka juga akan melalui saluran ini. Jadi apa nama salurannya? Iaitulah mikropil. Okay, salurannya ialah mikropil. Okay. Dan fungsi struktur yang ketiga iaitu menyimpan dan membekalkan makanan untuk biji benih. Okay. Membekalkan dan menyimpan dan membekalkan makanan untuk biji benih adalah cotyledon. Okey, cotyledon. Okay. Jadi A testa, B mikropil dan C cotyledon. Jadi cotyledon ni lah apa yang kita makan juga. Contohnya kacang. Okey, adalah
cotyledon untuk pokok kacang, itu biji benih kacang. Biji jagung itu juga merupakan cotyledon yang juga membekalkan makanan kepada manusia. Okey, jadi itu dia jawapan untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.